Dan cerita kafir-kafir korang ni bukan datang daripada orang jahil tau, datang daripada mulut ustaz. Betul kan? Dia ceramah-ceramah, ni kafir, ni kafir, ni kafir, ni kafir. Jemaah ni bila dengar kuliah dia tengok member sebelah. Ni kafir ni. Berlaku tak? Ni. Dia tahu, ya, kalau kita fikir dalam budaya politik pada hari ni pun, kita silap sikit orang akan serang gila-gila. Jadi sebelum tu kita dah create isu macam mana nak memastikan serangan itu berkurangan. Jadi Quran ni dah create isu. Orang bodoh bakal bercakap. Bila tu Quran menghadap Arabiatullah al-Haram, orang munafik kalau bercakap nanti orang kata bodoh. Baik dia. Wah, hebat Quran. Hebat Quran. Pernah tak kita tengok Quran dia ajar macam tu? Jangan orang bincang. Kita sebut Quran, ni dia semayang macam ni, puasa macam ni, anak bulan, sedaplah kita syarah tu. Segitu yang kita nampak tu. Yang segini ni kita tak nampak ni. Ada satu lagi yang Quran ajar ni, macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang bila kita nak cakap dengan orang. Quran ajar. Anda pernah cerita dalam kuliah hadis kita kan, ada seorang sahabat tu namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Seorang lelaki yang segak. Dia handsome, smart, dan dia ni sadar, badan dia sadar. Kalau bahasa sekarang ni kaki gym. Dia suka main gym, badan dia sedap lah, sadar kan. Dia orang kafir. Masa tu lah, belum masuk Islam, dia kafir. Dia ada pengikut dia ramai. Terkenal dengan kekufuran dia. Tapi bila dia jumpa Nabi Muhammad, Nabi ra'i, dia ra'i sungguh. Nabi ra'i, sembang, ambil kain, bagi kain dekat dia, lapik duduk. Dia ni pula bila datang rumah Nabi, Nabi lapik duduk, dia tak tergawak, dia tarik pula kain Nabi, dia bagi pada Nabi. Ingat ada cerita sebelum ni? Ni ada cerita kan? Last tu masuk Islam lah kemudian kan? Sahabat Nabi dia tengok, apa kau hormat sangat? Muhammad tu kan kapai. Macam kita lah tu. Orang kita macam, kapai tu, kapai. Kalau sekarang tambah sikit, kau tahu? DP. Kalau kita sekarang kan, kau tahu dia kapai tu. Nabi Muhammad kata apa kat sahabat? Nabi kata, "Idza atakum karimu qaumin fa akrimu." Kata Nabi. "Idza atakum karimu qaumin fa akrimu." Nabi kata kalau datang kepada kamu seseorang yang cukup dimulai oleh satu kaum. Kaum tu cukup muliakan dia. Fa akrimu, kamu kena muliakan orang itu. Dia tu memang jahat lah, kafir lah, macam-macam lah dia buat kan. Tapi kalau datang kat kita, Nabi kata kena hormat dia sebab dia ada pengikut dia. Faham? Pernah tak kita fikir? Itu kan salah satu teknik komunikasi. Betul kan? Dia ajar tu, ajar. Sebab mungkin Mamat ni, dia tak akan masuk Islam mungkin. Tapi pengikut dia. Kita ni, contoh, ni jarang orang sebut. Zakat kepada orang bukan Islam. Itu dah jadi isu sekejap. Boleh ke bagi zakat kepada orang kafir ni? Soalan, boleh ke bagi zakat kepada orang bukan Islam? Kita ni nampak zakat ni hanya diberi kepada mu'allaf. Betul kan? Kita faham. Tapi pernah tak kita dengar orang bahas apa makna mu'allaf? Mu'allaf yang kita faham ni orang baru masuk Islam lah. Betul tak? Dekat kampung Ana ada seorang Haji Muhammad. Dia Cina masuk Islam lama dah. Sampai sekarang orang panggil Cina mu'allaf. Sekarang Haji mu'allaf. Mu'allaf tu bawa apa? Anak dia tu pun dah umur 40 tahun. Anak dia tu umur 40 tahun. Masa dia masuk Islam tu dia tak ada anak lagi. Kan, anak dia sebayang anak lah, anak dia tu. Tapi kalau jumpa Haji Mak mana? Haji Mak mu'allaf. Takkanlah orang macam tu dapat zakat kot. Kan, dia tu dah lama masuk Islam. Sebab orang Melayu kita faham apa tu mu'allaf? Orang baru masuk Islam. Padahal kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi tu kata, yang dikatakan mu'allaf ni, yang pertama orang bukan Islam yang baru masuk Islam. Satu. Yang kedua, dia masih kafir, tapi ada harapan nak masuk kepada Islam. Dia kafir lagi. Tapi kita nampak dekat-dekat dah ni. Jadi kita pun bagilah zakat ke dia. Harapan dia dengan dekat-dekat lagi duit tu masuk Islam. Yang ketiga, Imam Qurtubi sebut seorang pemimpin orang bukan Islam yang mempunyai pengikut yang ramai, kita bagi zakat pada dia menyebabkan pengikut dia tertarik hati dengan Islam. Nak tarik tu kan. Itu pun mu'allaf. Kenapa Quran, kenapa Islam dia ada ajar-ajar macam tu? Inilah orang panggil teknik komunikasi. Nak menarik hati orang dengan kita supaya orang ni tak jauh daripada kita. Betul kan? Ni Islam. Sebab tu anda selalu cakap kat mana-mana sebut. Terutamanya kat sini lah.
Nabi Muhammad sampai kat Madinah, orang Islam ni 40 orang je mula-mula sampai tu kan. Nabi sampai 1 Hijrah, Nabi wafat 11 Hijriah. Anda selalu ulang lah, wafat Nabi 11 Hijriah. Maksudnya Nabi ni sampai Madinah dengan wafat tu 11 tahun lah dekat Madinah kan. Daripada 40 orang sampai Nabi wafat, nak cari orang kafir dah susah dah. Betul tak? Madinah tu Nabi sampai, majoriti tu bukan Islam. Yang Islamnya 40 orang. Nabi mula-mula sampai, tapi bila Nabi wafat, nak cari orang kafir tu jadi susah. Mana orang kafir? Susah. Sebab semua pakai Islam dah. Sebab Nabi ni, dia tengok orang kafir, dia fikir macam mana nak bagi si kafir tu jadi Islam. Hari ni kita pergi dekat mana-mana pun orang Islam, sampai susah nak jumpa orang kafir. Makanya pun kita fikir, tengok orang sembahyang jemaah, macam mana kita nak kata orang tu kafir pula? Betul? Betul aku dah. Dan cerita kafir-kafir korang ni bukan datang daripada orang jahil tau, datang daripada mulut ustaz. Betul kan? Dia ceramah macam ni kafir, ni kafir, ni kafir, ni kafir. Jemaah ni bila dengar aku dia tengok member sebelah. Ni kafir ni. Berlaku tak? Ni real tau, real. Sebab apa? Belajar Quran tak ambil teknik komunikasi Al-Quran. Tak nak ambil teknik komunikasi Al-Quran. Quran ajar. Dia nak cerita kejahatan orang Yahudi. Apa dia jahat dia? Selewengkan Al-Quran. Maka Allah Ta'ala guna ayat, perkataan dia cukup tajam. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang yang telah tulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mendakwa itu datang daripada Allah. Kasar tak ayat tu? Kasar. Dia kena wail. Celaka kan? Orang Yahudi yang sembunyikan kandungan Al-Quran, sembunyikan kandungan Alkitab. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan daripada keterangan dan bukti, yang mereka sembunyikan itu, orang itu mendapat laknat daripada Allah, dapat laknat daripada orang yang melaknat. Kasar tak ayat tu? Kasar, tajam Tapi bila sampai Allah Ta'ala panggil orang Yahudi, dia kata apa? Ya Bani Israel. Betul tak? Wahai Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Kenapa dia kata ya ayyuhal yahuda wan nasara? Ambil kau puas hati. Sebab perkataan Yahudi kan ada dalam Quran. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha terhadap kamu Yahudi dan Nasrani. Tengok, Yahudi. Sebab apa? Ayat itu dia menceritakan betapa degilnya orang Yahudi tu. Jahat Yahudi ni, dia sebut Yahudi. Tapi yang jahat tu, yang jahat Yahudi jahat tu, bila panggil ya Bani Israel, ya ahlal kitab. Betul tak? Jadi kita ni kadang jumpa orang bukan Islam, kita jumpa, oi kafir, kita panggil kat dia tu. Dia tu pun dalam agama dia kadang-kadang ada juga perkataan kafir. Orang Kristian lah. Orang Kristian ni perkataan kafir tu ada agama dia. Kita pergi, oi kafir. Dia dengar, hati kecil cakap, kau lah kafir. Kan? Dia kata kita kafir balik sebab agama ni pun ada perkataan tu juga. Jadi segi teknik komunikasi bagus ke kalau kita berkomunikasi macam tu dengan dia? Dia bukan mendekatkan tau, dia menjauhkan kita daripada, menjauhkan mereka daripada Islam. Betul kan? Yang tu yang Qardawi cakap dalam kitab dia tu. Itulah yang Ibn Nujim kupas dalam kitab dia tu. Itu yang NU cuba cadangkan tu. Dan itulah yang orang dipahami daripada teknik komunikasi yang diajar di dalam Al-Quran. Dan itulah yang disebut oleh menteri itu. Faham tak? Itu yang Qardawi cakap, ialah menteri itu bapak dia Dr. Sidi Fadil. Kita pun kenal siapa Dr. Sidi Fadil tu kan. Dia lama dah ada kempen macam mana kita nak ajak orang kepada Islam. Islam itu perlu rahmah, bukan marah-marah. Ingat dia punya statement. Allah raham Dr. Sidi Fadil, dia ada berucap. Dia kata Islam itu sifatnya rahmah, hakikat kitanya marah-marah. Kata dia. Kenapa kita nak menampilkan Islam itu marah-marah, sedangkan yang ajarnya adalah rahmah? Betul kan? Sini Fadil lah. Tu ayat dia lah. Itu kita tu ciplak ayat dia je. Tujuannya nak dekatkan umat kepada Islam. Itu je sebenarnya. Tapi kenapa jadikan isu? Puncanya datang daripada hati. Sini punca kita. Nabi kata ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb.
Kena ingatlah, dalam tubuh jasad manusia ni seketul daging. Yang ni okey, yang lain pun okey. Yang ni buruk, yang lain pun akan jadi buruk. Yang ni tu namanya hati. Ni salam ni prejudis ni. Geramnya nak cari isu tak ada ni. Sinilah semuanya. Maka keluar ada tu macam tu lah. Makanya dia pun pergi Quran. Lepas ni baca Qul ya ayyuhan muslim. Ikut tu pula. Ini semua masalah kat sini. Kita yang penting kita faham Quran betul-betul.